Selamat petang murid-murid. Hari ini kita sambung lagi kita punya subtopik iaitu kitaran air semula jadi. Sebelum kita masuk ke subtopik yang seterusnya, cikgu ingin bertanya murid-murid, adakah murid-murid pernah terfikir yang kenapa kalau kita buka kita punya air paip di rumah, kenapa air tersebut takkan habis? Agak-agak dari sungai tu takkan habis ke air. Agak-agak macam mana air ini sentiasa dipenuhi. Macam mana air ini sentiasa ada untuk kita. Kita akan masuk ke subtopik seterusnya iaitu kitaran air semula jadi. Dan dalam kitaran air semula jadi ini, murid-murid akan belajar macam mana air ini berterusan, dan tetapi dia ada proses-proses tertentu yang menyebabkan sumber air ini dapat dikekalkan secara berterusan. Contohnya, air sungai itu takkan habis jika kitaran air semula jadi ini tidak dimusnahkan. Kita pergi kepada kitaran air pertama. Sebenarnya dia bersambungan, tetapi cikgu tak boleh buat yang bersambungan. Cuma murid-murid boleh tengok di muka tab masing-masing, iaitu di bersambungan antara muka surat 108 hingga 109. Pada 108, dia ada 3 proses utama dulu. Proses pertama ialah proses penyedatan, iaitu air daripada laut. Laut ini merupakan sumber air semula jadi yang paling besar di bumi. Oleh itu dia akan menyejat, air ini akan sejat daripada laut tersebut dan jadi molekul-molekul air, itu air kecil-kecil dalam bentuk wap air. Lepas itu, kenapa dia tersejat? Ialah kerana pada waktu siang, cahaya matahari ini akan memberikan tenaga untuk air dalam air laut tersebut, dan dia akan boleh bergerak dan dia akan bergerak ke atas. Selepas itu dia dah jadi wap air. Wap air ni kita tak nampak. Kadang-kadang kalau murid-murid pernah lihat mak sedang buat sup kan, dan ada asap putih-putih yang naik daripada sup tersebut, itu ialah wap air. Yang seterusnya, selepas wap air ini dia dah banyak dan naik ke atas langit, dia akan bergabung. Wap air 1, wap air 2, dia akan bergabung cantum. Itu dia dah bercantum banyak wap air ni, barulah jadi awan. Dia dah naik atas, dia sejuk kan, sejuk dia akan cantum bersama. Lepas itu dia dah jadi wap air ni jadi titisan air di atas langit tersebut. Selepas itu dia jadi langit dan titisan air ini menjadi awan. Lepas awan tersebut akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat, dan apabila dia dah cukup berat, iaitu awan besar campur awan besar jadi awan yang lagi berat. Dia dah cukup berat dan dia akan menghasilkan hujan. Menghasilkan hujan di sini. Dia akan turun menjadi hujan. Sebab kita pernah tengok kan, awan yang besar yang warna hitam itu adalah awan hujan. Dia akan hujan di kawasan yang tinggi selalunya, dan dia dah turun menjadi hujan. Hujan ini akan memenuhi sungai-sungai, dan seterusnya air sungai ini akan mengalir balik ke dalam laut. Oleh itu proses ini dia berterusan sampailah tak ada masa yang dia akan tamat kalau kita tak rosakkan kitaran dia. Murid-murid faham? Cikgu akan ulang semula. Proses pertama ialah apabila dah siang,
air daripada laut ini akan tersejat dan menjadi wap air dan dia akan naik ke atas. Okay. Kenapa dia boleh naik ke atas? Sebab dia dapat tenaga, dia dapat makanan. Contohnya kalau murid-murid dapat makanan, murid akan lompat banyak tenaga kan. Okay, sama seperti wap air ini. Okay, dia dah dapat tenaga daripada matahari, dia akan dapat bergerak dengan laju dan dia akan tersejat daripada permukaan laut. Okay. Lepas dia dah tersejat menjadi permukaan laut, dia akan naik ke atas, iaitu ke bahagian awan. Okay. Lepas dia dah sampai ke bahagian awan ini dia suhu dia rendah. Oleh itu wap air ini akan menjadi titisan air dan titisan air ini akan bergabung menjadi awan. Okay, banyak titisan air. Contohnya wap air 1 dah menjadi titisan air, wap air 2 dah jadi titisan air, wap air 3 dah jadi titisan air. Dia akan bergabung, lepas tu dia akan jadi awan. Okay. Selepas itu awan ini akan bergerak ke satu tempat. Selalunya dia akan bergerak ke mengikut tiupan angin. Okay. Tiupan angin ini selalu bergerak dari tempat rendah ke tempat tinggi. Okay, lepas tu dia akan bergerak ke satu tempat tinggi dan dia menjadi berat selepas dia dah bergabung dengan awan-awan lain. Dia dah berat, contohnya kita dah makan banyak, so kita akan berat lah kan. Okay, dah berat, lepas tu dia akan menjadi hujan. Okay, dah ada berat, dia turun sebagai hujan di tempat yang tinggi. Selepas itu air hujan ini akan masuk ke dalam sungai dan mengalir semula ke dalam laut dan sungai. Okay, boleh faham? Cikgu harap murid-murid boleh faham tentang penjelasan kitaran air semula jadi ini. Okay. Okay. Dan murid-murid kena siapkan buku. Okay, buku latihan ini pada muka surat yang cikgu akan bagi. Okay, muka surat 67, 68 dan 69. Okay. Cikgu harap murid-murid boleh siapkan dan kita akan jumpa lagi pada hari esok. Okay, terima kasih.